Sekejap ya. Okey. Okay, so kegiatan ekonomi 2 minggu lepas kita dah tengok sistem pemerintahan. Okay, masih bersama cikgu ke yang lain ni? Ya. Okay, alright. So jadi so yang kedua kegiatan ekonomi. So kalau kita tengok ingat balik okay, kedudukan atau lokasi kerajaan alam Melayu. Okay, dia terletak kat mana? Dia terletak di berhampiran sungai. Jadi ni terletak peta-peta awal dan juga peranan sungai. Jadi bila terletak di peranan sungai, jadi kawasan-kawasan ni lah dia membantu dalam mengembangkan lagi ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Bukti dia melalui penemuan-penemuan arkeologi. Okay, kita belajar tahun lepas kaedah penyelidikan tu antaranya kaedah arkeologi. So apa kegiatan ekonomi yang terdapat ataupun yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu? Okay, apa dia? Okay, ada berapa kegiatan ekonomi? Okay, ni. Yang pertama ni apa dia? Pertanian. Pertanian. Okay, yang kedua. Perdagangan. Okay, yang ketiga. Mengutip hasil hutan dan hasil laut. Dan yang keempat. Perlombongan dan pembuatan. Okay. So kalau dipecah-pecah lagi dia jadi banyak lagi lah. Tapi kalau tengok sini 4 lah yang utama dia. Okay, so inilah kegiatan ekonomi. So kita akan tengok satu persatu. Okay, tengok pertanian. Okay, pertanian sampai sekarang masih ada Okay, kenapa? Apa yang menyumbang kepada alam Melayu ni boleh menumpukan kegiatan ekonominya dalam pertanian? Apa faktor dia? Okay, apa faktor dia? Kita tak apa faktor dia ni. Dia kan berhampiran sungai. So bila berhampiran sungai, tanahnya subur. Okay, tanahnya subur. Jadi alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Tapi dari segi peringkat mula-mula sebab dia mula-mulanya dia duduk dalam tempatan yang kecil je kan. Jadi mula-mula mereka bertanam ni, mereka mencucuk tanam ni, mereka nak guna sendiri je. Orang kata lepas lah nak makan sendiri kan. Ada sayur, macam tu. Ada macam makan nasi tu ada padi tapi cukup. Mula-mula ni asal untuk kegunaan sendiri. Tapi bila lama-lama dia pun membuat semakin banyak, kawasan semakin luas, maka ada lebih. So apa mereka buat dengan lebihan tu? Apa yang mereka buat dengan hasil yang lebih tadi? Mereka ni lebihan tersebut dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk. So dia asal dia menyara diri. Ni untuk kegunaan sendiri. Tapi bila dibuat semakin banyak dah lama tinggal kat situ kan. Maka bila lebih mula dia jual lah. Yelah lebih nak simpan buat apa kan? Jual lah. Lepas tu ada mungkin orang yang tak terlibat dalam pertanian, dalam cucuk tanam tu, dia boleh jual kepada orang lain tu. Okay. So apa jenis tanaman yang diusahakan? Alah kena ambil kuala lain Kuala tu cuma lah. Kuala baju. Okay. Jenis tanaman dia yang pertama ialah padi. Okay. Jadi padi ni ada juga ni kawasan padi di tanah kawasan tinggi atau bukit yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres atau relung. Ada juga di kawasan tanah tinggi. Ada juga di kawasan yang berhampiran sungai tu, kawasan
sawah biasa yang kita tengok macam biasa lah. Kalau kawasan tanah tinggi dia buat macam ni lah. Okay, dia ada lereng-lereng. Jadi dapatlah menangkung air. Okay, dia tanam padi kat situ. Okay, so kawasan mana yang terlibat dengan padi? Kerajaan mana yang terlibat dengan padi? Okay, ada dia spesifikkan pada dia bahagikan pada 3. Kita ada 11 orang. Kira okey lah 11 orang ni. Okay. So mula-mula dia fokus kepada yang pertama kerajaan Funan, Champa dan kerajaan Angkor yang terletak di lembah Sungai Mekong tu. Okay. Jadi Funan dan Angkor terletak di lembah Sungai Mekong. Jadi kesuburan tanah tu dapat manfaat daripada lembah Sungai Mekong tu. Sebab ada tasik dia tu kan, sungai. Jadi suburlah tanah kat situ. Kemudian ada pula tasik Ton Lesap. Jadi bila hujan tasik Ton Lesap tu menakung air. Jadi air daripada tasik Ton Lesap pula boleh digunakan untuk mengairi kawasan padi sawah. Okay, kalau orang biasa tengok sawah, dia ada bila time dia nak orang kata menyemai benih semua tu dia perlu ada air yang banyak. Bila dia dah nak masak tu air perlu dikeringkan. So dia adakan daripada tasik Ton Lesap. Dalam kerajaan Angkor pula, pemerintah Angkor membina kolam yang dikenali sebagai barik. Kolam besar untuk menyimpan air. Dia macam jadi takungan, jadi kolam besar, macam jadi tasik dah pula. Okay? Tapi yang itu dibina oleh pemerintah Angkor. Dan disebabkan dia ada sumber air yang mencukupi tanah yang subur ini, maka di Angkor penanaman padi dihasilkan dihasilkan 3 hingga 4 kali setahun. Di Champa pula terdapat ketua air setiap kampung untuk menyelenggara terusan dan daik. Dia ada lagi yang masuk. Cikgu, sebab cikgu open je kepada kelas lain ni, kalau yang tak ada Jimik tu boleh masuk. Okay, daripada awak duduk saja kan. Okay, kemudian kerajaan Majapahit di Kepulauan Jawa. Okay, so tanah di situ juga, Pulau Jawa tu mempunyai tanah yang subur juga dan sesuai untuk kegiatan pertanian. Di mana di Pulau Jawa tu dia ada sungai Begawan Solo dan sungai Berantas. Jadi peranan sungai penting dalam membekalkan air untuk pengairan padi sawah. Dan pemerintah pun dia bina juga beberapa sistem pengairan lah untuk meningkatkan lagi pengeluaran padi sawah. Okay, manakala di Sriwijaya, dia lain sikit. Okay, dia tanam di kawasan pedalaman. Okay, di kawasan tanah tinggi. So kalau contoh gambar ni lah. Ni cara tanam di kawasan tanah tinggi. Okay, seperti di dalam kerajaan Sriwijaya tanah tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. Okay. Di mana Pulau Jawa tu ada Sungai Bengawan Solo ni, kita tengok yang tahukah anda. Sungai Bengawan Solo pernah diabadikan dalam lagu Bengawan Solo oleh Gersang Martohartono. Okay, lagu tu menceritakan tentang kesibukan sungai tersebut dalam urusan perdagangan. Dan punyalah glamour lagu ni sehingga diterjemahkan ke dalam 13 bahasa dunia. Bukan calang-calang tapi kita yang tak pernah dengar. Ada siapa pernah dengar tak? Cikgu pun tak pernah cari, nanti kita cari Okay, so ni ada juga glosari daik. Daik ni benteng atau tembok panjang dibuat daripada tanah untuk menahan banjir dan mencegah banjir. Menahan air dan mencegah banjir. Tu daik. Kalau sebelum ni kita dengar kadang-kadang gunung Pulau Pandan jauh ke tengah tu gunung Daik, tu gunung. Tapi kalau Daik tu sendiri adalah benteng atau tembok panjang. Macam untuk pengairan ni kan, dia ada tembok supaya air ni boleh ataupun dekat sungai ke apa dia buat Daik untuk cegah banjir. Okay, so tadi tanaman pertama dia adalah padi dan padi ni sebenarnya merupakan makanan utama lah, okay, masyarakat alam Melayu. Okay,
Ni soalan dia, kalau macam keluar soalan depan PSA ke apa, nyatakan faktor kemajuan penanaman padi, itulah boleh cakap tanah yang subur, bekalan air, daripada sungai, contoh sungai Mekong, sungai Bengawan Solo tadi, kemudian adanya tasik dan lesap, yang tu boleh cerita Lepas tu peranan pemerintah mewujudkan kolam seperti barik, ataupun pemerintah membina sistem pengairan, itu faktor dia Okey, kemudian tanaman lain ialah rempah ratus. Okey, rempah ratus. Kat mana biasa boleh tengok rempah ratus ni? Kat dapur rumah awak. Okey, kat dapur rumah awak. Nak tengok pokok dia memang tak tahu nak cari mana, tapi kita boleh tengok rempah yang biasa mak awak guna untuk masak. Okey, seperti apa? Antaranya bunga cengkeh. Mana bunga cengkeh? Ni bunga cengkeh. Kenal tak bunga cengkeh? Ni bunga cengkeh. Okey. Ni pokok dia ni. Ni bunga cengkeh Okey, kemudian buah pala. Ni buah pala. Buah pala kat Penang terkenal. Cikgu pun tak pernah makan buah pala yang kata yang pure, yang macam ni. Biasa makan jeruk buah pala kan. Beli jeruk apa? Jeruk Pak Ali. Tu. Okey. Dan juga lada hitam. Ni lada hitam. Black pepper. Bahasa Inggeris ni black pepper. Okey, bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku. Manakala buah pala ditanam di Pulau Bandar dan lada hitam di Sumatera dan Jawa. Selain daripada itu ada lagi tanaman-tanaman lain yang seperti pisang, tebu, bijan, kacang, kelapa, sayuran. Masa tu pun dah banyak jenis-jenis tanaman yang ada. Lepas tu masa tu ada juga kegiatan menangkap ikan di sawah, paya dan juga sungai. Dan ada juga yang cuba mendapatkan kulit kura-kura. Masa tu lah. Okay. So tadi kenapa padi menjadi makanan menjadi tanaman utama? Kerana nasi merupakan makanan ruji penduduk alam Melayu. Sebab itulah dia padi adalah tanaman utama dia. Okay, jelas tak? Jelas tak? Bagus. Jelas. Okay, bagus. Faham. Kalau ada nak tanya nanti, Duriah masuk juga Okay, kalau ada yang nak tanya boleh tanya nanti Okay, kemudian perdagangan. Kegiatan ekonomi yang kedua iaitu perdagangan. Okay. Perdagangan juga merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi kerajaan alam Melayu. Okay. Kenapa boleh berlakunya perdagangan? Apa pula faktor boleh berlakunya perdagangan dalam kerajaan alam Melayu? Okay. Kalau tadi apa faktor kegiatan pertanian tu boleh banyak kan? So ni apa pula faktor kegiatan perdagangan boleh berkembang maju dalam kerajaan alam Melayu. Okey, yang pertama ni ialah barangan dari alam Melayu. Maksud di alam Melayu ni terdapat banyak barangan. Macam tadilah barang pertanian saja banyak kan. Adanya padi, adanya beras, padi, adanya rempah ratus, adanya tanaman lain tadi kan. Kelapa, apa semua-semua tu. Okey. So barangan dia. Okey, barangan dari alam Melayu. Kemudian yang kedua, kedudukan. Okay, kedudukan alam Melayu di mana? Di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Okay. Dan yang ketiga, adanya kemudahan pelabuhan. Okay, so 3 faktor kat sini. Okay, ada barangan, pelbagai barangan. Kemudian kedudukan alam Melayu di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Kemudian kemudahan pelabuhan, yang membolehkan kerajaan Melayu berkembang maju dalam perdagangan dengan pedagang luar. Okay. So antara kemudahan pelabuhan ni bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dan juga ada kawasan berjual beli. Okay. So ni adalah antara contoh nama-nama pelabuhan bagi kerajaan alam Melayu dan juga barang dagangan dia. Okay, macam di Funan ada pelabuhan Okyo. Okay, antara barang dagangan ni Damar, Kapur Barus, kayu, cendana. Ni kalau Damar, Kapur Barus, kayu, cendana, gaharu ni ialah hasil hutan.
kita tak masuk lagi hasil hutan kan, kejap lagi kita tengok. Jadi selain tanaman tadi, dia ada hasil hutan. Okey. Hasil yang diperolehi dengan mencari barang-barang tersebut dalam hutan. Okey, Champa pula pelabuhan dia ada banyak ada Turan, Kamran, Sri Banoi, Maliti. Okey, barang yang didagangkan pula beras, emas, perak. Ni emas, perak ni pelombongan. Okey, gading gajah gaharu. So ada belaka. Pertanian ada, pelombongan ada, hasil hutan ada. Okey. Sriwijaya pelabuhan dia di Palembang, Sumatera. Okey, antara barang dagangan dia dama, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, hasil laut pun ada rumpai laut, tu hasil laut. Gading gajah pun ada, sumbu badak pun ada. Nak buat apa tu? Buat perhiasan lah biasanya. Tak mungkin sama dulu dia ada percaya khasiat-khasiat ke, wallahualam. Okey, kemudian kerajaan Angkor, Yasodharapura nama pelabuhannya. Di antara barang dagangan gaharu, buah pelaga, 800 lilin lebah, ada juga tu minyak sayuran, dama dan juga gading gajah. Okey, yang ketiga Majapahit. Pelabuhannya ialah di Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Okey, barang yang didagangkan rempah, beras, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan juga mutiara. Dan kerajaan Kedah Tua, pelabuhan dia Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Okey, barang yang didagangkan ialah rotan, dama, kayu cendana dan juga gading gajah. Dan akhir sekali kerajaan Gangga Negara. Pelabuhan dia banyak ada Pangkalan, ada Lembah Kinta, ada Tanjung Rambutan, ada Bidor dan juga Sungai Siput. Sebab dia kalau Perak pun sebab dia pesisir pantai dia tu panjang sikit kan. Jadi dia banyaklah pelabuhan yang boleh dibuat. Okey, antara barang dagangan dia emas. Okey, masa ni pelabuhan pelombongan di Gangga Negara ada emas, biji timah dah 400 kapur barus dan dama. So kalau awak tengok muka teks awak ni gambar ni adalah Sungai Musi. Okey, gambar di belakang ni ada Sungai Musi di Palembang. Okey, yang merupakan kawasan kegiatan perdagangan kerajaan awalan Melayu yang mencapai zaman kemuncak semasa zaman Sriwijaya. Okey, kemudian yang ini. Di pelabuhan kerajaan Sriwijaya terdapat jawatan Tuan Watak Burah yang berperanan sebagai penyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan. Okey, sampai macam tu. Dia lantik jawatan penyelia. Tapi nama dia Tuan Watak Burah nama jawatan tu. Tapi tugas dia sebagai penyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan. Okey. Kemudian kan kita kata tu perdagangan ni berlaku antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. So pedagang luar tu dari mana? Okey, so kita tengok pedagang luar dari mana. Okey, so pedagang luar yang sering berdagang dengan alam Melayu ialah China, India, Arab dan juga Parsi. Okey, ni. So dari empat tempat yang utamalah. Jadi mereka di samping mereka berdagang ke alam Melayu ni, mereka bawa barang-barang perdagangan mereka dan mereka tukarkan, mereka dapatkan barang dari alam Melayu. Okay, so kalau kita tengok pedagang Cina ni bawa apa? Okay. So pedagang Cina dia bawa apa? Dia bawa pelbagai barangan seperti sutera, tembika. Memang Cina dia terkenal dengan sutera, tembika, pinggan mangkuk. Okay, dia bawa juga payung, gula, gendang. Kemudian dia dapatkanlah barang yang dia nak daripada dalam Melayu, terutamanya yang punya nilai perubatan. Okay. Kemudian pedagang India pula dia bawa kain kapas. India pula terkenal dengan kain. Sampai sekarang pun kan kain sarinya. Okay. Kain kapas, tembika. Kemudian pelbagai jenis batu berharga seperti akik dan kanelian. So dijual lah kepada penduduk tempatan, penduduk alam Melayu. Samping tu dia dapatkan juga kain sutera dari Cina. Dan tak lupa barang-barang dari alam Melayu. Okay. Seperti rempah, gaharu dan juga kayu barus. Kapur barus. Okay, manakala pedagang Arab dan Parsi pula dia bawa tembika, minyak wangi, barangan kaca dan manik. Sama juga lah, dia bawa barang dia dijual kat alam Melayu dan dalam masa yang sama dia beli pula barang dari alam Melayu. Ni antara 400 ni, buah pelaga apa semua ni ada ni. Ni dama, resin. Dama ni resin. Dia kerah.
Okay, madu. Ni mangkuk sama dia nasi tang, manik. Jadi dengan adanya kegiatan perdagangan, jadi kerajaan Arab Melayu jadi semakin maju. Pelabuhan pun semua semakin maju. Dan masa tu juga pembuatan kapal pun berkembang pesat. Okay. Dan masyarakat kerajaan Arab Melayu juga mahir membuat kapal dan berjaya menguasai ilmu pelayaran. Okay, sehingga ada yang mampu berlayar sampai ke Afrika. Okey. Kemudian hasil aktiviti yang ekonomi yang ketiga, mengutip hasil hutan dan hasil laut. Mengutip hasil hutan dan hasil laut. Sebab kata hasil hutan di alam Melayu ni kaya dengan pelbagai hasil yang bermanfaat yang boleh digunakan, begitu juga dengan laut. So antara hasil hutan, antara hasil hutan yang mendapat permintaan ramai ialah gaharu, sarang burung, rotan, kapur barus. Manakala hasil laut pula, gamat, rumu mutiara dan rumpai laut. Ni hasil hutan. Ni gaharu. Gaharu digunakan untuk buat apa? Gaharu ni dia kayu, kayu. Gaharu digunakan sebagai bahan pewangi dan perubatan. Banyak didapati di tanah Sungai Mekong, tanah Melayu dan juga Sumatera. Sebenarnya sampai sekarang pun masih ada kayu gaharu ni. Cuma kena pandai orang mencari lah. Kita tak tahu, kita tak kenal. Kemudian sarang burung layang-layang. Banyak didapati di Pulau Borneo dan juga dia digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Rotan. Ada yang tak kenal rotan ke? Ada ke kat sini tak kenal rotan? Yang kita tahu rotan buat nak rotan orang kan, buat bedal orang. Tapi dia boleh gunakan sebagai barang kraftangan. Dan juga bahan binaan. Siapa sini yang tak pernah kena rotan? Adik kenal, yang ni kena. Ada yang pernah kena rotan tak? Pernah. Ada tak? Pernah. Cikgu pun pernah masa sekolah rendah. Masa sekolah rendah dulu cikgu duduk, masa tu sekolah cikgu tu 5 kelas ke 6 kelas. Lepas tu cikgu kelas ke-4. Sebab dia ikut pendaftaran kan, masa masuk darjah 1 tu dia ikut kita daftar. Tak tahulah cikgu daftar lambat ke macam mana ke, jadi susunan nama cikgu tu duduk kelas nombor 4. Lepas tu kelas cikgu tu pula ramai juga budak Cina kan. Budak Cina, budak lelaki nakal-nakal. Tak adalah jahat, bukan jahat tapi nakal. Biasalah budak-budak bising-bising kan. So dia masuk kelas dia bising. Sekali cikgu disiplin masuk, semua satu kelas kena rotan. Biasalah tu kena rotan dengan cikgu sekali kena rotan. Cuma nasib baik dalam poket baju tu ada beg duit. Jadi kena rotan kena beg duit tu. Taklah sakit. Kena jemur tengah panas pun pernah masuk sekolah. Sebab apa? Malah hafal. Tak hafal. Bukan malas, hafal. Tak ingat simpulan bahasa. Dalam satu sekolah kena jemur tengah panas. Tu masa sekolah rendah lah. Sekolah menengah tak pernah kena denda. Jadi budak baik. Dulu pun baik tapi sebab orang lain bising, kita lah kena sekali. Kemudian ni kapur barus. Kapur barus banyak ditemukan di Sumatera dan Borneo. Kapur barus digunakan sebagai bahan pewangi. Kemudian ni hasil laut gamat. Siapa pernah tengok gamat? Kita tahu kita biasa guna minyak gamat. Gamat asli kita jangan tengok. Tapi dia macam ni lah. Dia macam apa? Orang panggil timun laut. Kemudian rumpai laut dijadikan makanan dan mutiara. Mutiara sampai sekarang kalau macam di Borneo tu, Sabah terkenal dengan mutiara. Kalau orang pergi Sabah dia akan belilah. Rongsang mutiara ke, gelang mutiara ke apa, memang akan beli. Sebab terkenal dengan mutiara kalau kat Sabah. Sekarang lah, kalau zaman dulu banyak banyak terdapat di Selat Melaka dan juga Laut Sulu tu.
Okey, dan hasil hutan dan hasil laut dari alam Melayu ini mendapat permintaan tinggi daripada pedagang kerana mempunyai pelbagai kegunaan seperti sumber makanan, perubatan dan juga wangian, perhiasan dan boleh digunakan sebagai bahan binaan. Okey, kalau soalan macam ni kalau soalan kebat, bagaimana kita boleh mengkomersialkan hasil hutan dan hasil laut negara? Boleh fikirkan. Agak-agak macam mana? Ada boleh bagi jawapan tak? Bagaimana kita nak mengkomersialkan hasil hutan dan hasil negara? Okey. Tak apa, nanti awak fikir-fikirkan. Nanti cikgu buat soalan, awak cuba jawab. Okey. Okey, kemudian kegiatan ekonomi yang keempat ialah pelombongan dan pembuatan. Okey, jadi alam Melayu pun kaya juga dengan hasil galian. Okey, hasil bumi yang segalian seperti emas, perak dan juga biji besi. Okey, pada peringkat awal kegiatan melombong ni dilakukan secara kecil-kecilan dengan cara mendulang. Okey, mendulang secara kecil-kecilan. Lepas tu bila lama-lama, bila semakin banyak, barulah dia advance sikit. Okey. Pembuatan pula ialah kegiatan membuat barang harian dan mewah daripada emas, cuka kelapa, pembuatan garam dan juga bahan tembikar. So berkait juga dengan pelombongan. Okey. Ni contoh emas. Ni. Emas warna golden emas. Di Lombong dicampar di Lombong di kawasan perkebunan hiu. Okay, manakala macam perak ni dicampar juga di Lombong di Indrapura dan kawasan antara Amaravati dan Wijaya. Ni biji besi. Okay, di Lombong di pergunungan Phnom Dek. Okay, sebut pasal pelombongan, sebut pasal emas. Apa yang awak ada dengar tak kisah viral baru ni 2-3 hari dan minggu lepas? Pasal penemuan emas di mana? Pernah dengar tak? Ada tak dengar? Kalau siapa pernah dengar di mana? Ada tak terbaca? Tak ada. Tengok. Tahu. Tak ada. Tak ada. Tak tahu. Ada dekat Pahang. Dia dekat Pahang. Adalah mungkin dia korek-korek tanah apa semua tu jumpa emas. So dia pun pakat-pakat melombong lah. Okay, maksudnya orang kampung tu, masyarakat situ lombong banyak lah emas. Adalah cikgu pun tak baca, orang kata tak adalah memang research sangat pasal ni, cuma ada sambil-sambil lalu tengok masuk kat Facebook ke apa tu. Jadi katanya ada siap dapat beli kereta tau. Emas kan mahal kan. Tapi lepas tu kerajaan negeri umumkan bahawa hasil, maksudnya emas tu dia jadi macam hak kerajaan negeri lah. Maksud kerajaan negeri je yang boleh melombong. Dia memang ada lah undang-undang, maksudnya hasil yang ada di bumi tu adalah hak macam kerajaan macam tu lah. Sebab kalau ada juga kawan cikgu share, dia memang sebenarnya memang kalau emas macam sebenarnya dia akan jadi macam satu line tau. Dia boleh merentas daripada Pahang ke Kelantan ke Terengganu ke apa semua, dia akan ada satu line yang emas lah. So mungkin kalau orang-orang yang terkena dengan line dia tu mungkin akan jumpa emas juga. Tapi itulah bila benda-benda gini dia macam dia macam kerajaan lah yang boleh memberi lesen untuk melombong tu. Macam tu lah. Ada kat Pahang. Okay, tapi cikgu orang kata tak baca detail lah. Cikgu sambil-sambil lalu, sambil-sambil terbaca macam tu je. Okay, ni kemudian hasil pembuatan. Okay, ni contohnya hasil pembuatan barang perhiasan. Okay, emas ke, perak ke, biji besi ke. Kemudian pembuatan tembikar. Cuka kelapa, masa dulu ada cuka kelapa. Dan juga garam. Okay, garam, minyak, gula, pembungkusan daging kerbau. Dia buat mie daripada beras. Okay, zaman tu pun dah ada. Zaman sekarang lagi macam-macam jenis. Kalau makanan-makanan proses tu macam-macam jenis ada kan. Kalau nak makan apa semua ada. Okay. Spaghetti, macaroni, chicken
chop, apa semua chop semua ada. Sekarang apa? Dia mau menangis tak menangis. Yang frozen food macam-macam jenis, dimsum tak dimsum semua ada. Kan? Sama ada nak beli tak nak beli, ada duit tak ada duit, macam tu je. Zaman sekarang. Dulu terhadlah sikit. Okay? So itulah dia kegiatan ekonomi. Okay, jelas tak? Okay, macam untuk Jelas. macam untuk yang kelas cikgu tu kan, cikgu suruh buat nota. So nota berkenaan kegiatan ekonomi ni je. Buatlah dalam sekreatif yang awak boleh. Macam ada kelas mana tadi yang Baiduri yang macam form 1 pun sama, cikgu suruh buat nota je. So kalau yang mana belum buat boleh buat untuk minggu ni, sebab minggu depan cikgu akan bagi tugasan baru. Minggu ni cikgu tak bagi tugasan baru lah, cikgu suruh siapkan yang mana cikgu dah bagi tu je. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Ya. Tak ada. Baguslah korang. Okay. Okay, kalau cikgu nak tunjuk yang siapa yang Inas buat. Okay. Okay, ini yang Inas buat. So dia hantar dalam, nampak tak? Nampak. Yang ini dia hantar dalam GC. Yang baru ni cikgu check lah, minggu ni kot baru start hantar. Tapi cantik lah dia buat. Sebab cikgu cakap kan nota tak kisah. Nota awak tulis ke, PowerPoint ke, kalau macam awak ada TikTok, awak nak buat nota ringkas dalam TikTok ke, ataupun apa-apalah, Instagram awak ke, ataupun awak nak edit dengan Viva Video ke, Canva ke, InShot ke, tak kisah. Okay? Yang penting buat. Macam ni. Ni okey lah, cantik lah dia buat. So nanti yang lain boleh cuba buat lah. Yang mana belum buat. Yang dah buat tak apa. Boleh hantar. Okay, PM cikgu boleh, masukkan dalam Google Classroom pun boleh. Baik. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Kelas kita sampai 11.50 sepatutnya. Sebab lepas tu kelas tingkatan 1 pula cikgu kata. Tapi yang ni sebab cikgu bagi notice pun last minute, jadi mungkin ramai tak ready lah. Okay, sekejap. Hanis Najwa kelas mana?
Sebab cikgu tak hafal lagi nama-nama, senarai nama balik. Tak ingat dah nama-nama tahun lepas. Kelas Najwa 2 permata. Ha? Kelas 2 2 permata. Okey. Anissa Damia? Dua virus. Okey, 2 virus. Ingat nama. Okey, Hamizah, Nilam kan? Dia Umairah? 2 Baiduri. 2 Baiduri. Amalia Adirana tadi 2 Nilam kan? Ya. Hidayah? 2 Crystal. Tadi cikgu dah tanya. Duriah 2 virus. Idina Syafiqah? 2 Baiduri. 2 Baiduri. Maz Farisha? 2 permata. Kamila? Kamila? 2 permata, 2 mutiara. Okey. So boleh dikata adalah kelas-kelas yang tu cikgu bagi tahu dalam grup sebab takut awak tak ada apa jimik, cikgu awak jaga periksa ke apa kan. Cikgu bagilah siapa nak masuk daripada duduk saja. Kadang-kadang kita duduk bila cikgu bagi tugasan faham lah. Bila duduk ni dia disiplin, bila dekat rumah kan disiplin dia memang ke laut lah. Faham lah sebab anak cikgu pun sama. Bila cikgu ni tak buat jimik apa semua memang tumpuan kepada belajar tu dia kurang. Kebetulan hari ni tak ada tempat cikgu jaga tu tak ada exam, cikgu rehat lah. Bolehlah buat kelas. Okay, buku modul dah buat ke? Belum. Belum. Siapa yang belum pun tolong buat. Kalau yang kelas cikgu pun tolong buat cek. Tapi cikgu rasa kelas cikgu Syafira pun sama juga kan, suruh buat juga kan yang bab 2 tu. Untuk kelas cikgu suruh buat sampai bab 2 je dulu. Sebab minggu depan baru cikgu akan masuk bab 3. Nak bincang ni pun rasa macam tak sempat cikgu. Okey. Setakat ni ada apa-apa masalah tak dalam sejarah? Tak ada. Awak sebulan lagi? Tak ada. Tak ada. Wah, bagus semua, tak ada. Sebab awak lambat lagi buka sekolah kan, sebulan lagi. So memang kat rumah dululah. Okey, kita PDPR. Okey, macam mana dengan jadual baru ni, okey ke? Jadual PDPR 2.0 ni? Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Rasa pack tak? Tapi sebab kelas tak banyak mungkin awak tak rasa pack. Bukan kelas tak banyak, cikgunya tak semua buat jimik kan? Betul. Macam cikgu cakap tadi lah sebab cikgu mengawas SPM. Kalau tak mengawas pun ada time bertugas dekat sekolah, tak sempat buat kelas. Jadi mungkin awak tak rasa pack. Jadual, kalau tengok jadual PDPR 2.0 ni, dia apa nama ni? Dia macam jadual sekolah yang awak yang sebelum-sebelum ni macam biasa. Tu yang jadi ada sejarah 3 kali seminggu. Yang lain-lain pun dia ikut masa tu lah. Bahasa Inggeris 5 masa. Bahasa Melayu 6 masa. Dia ikut jadual yang sama tu. So ada sepatutnya ada time untuk yang Google Meet, ada yang masa yang bukan Google Meet. Kalau ikut macam sejarah dia 3 masa seminggu kan. So sepatutnya 2 masa macam hari ni, 2 masa ni, 2 waktu ni Google Meet online. So, dia kata online, digalakkan Google Meet lah. So 1 masa lagi tu offline. Macam cikgu bagi tugasan untuk awak siapkan. Tapi kalau macam cikgu ada kerja, ada apa semua, cikgu remind secara melalui Telegram lah. Macam tu, Telegram, Google Classroom. Jadi masing-masing kena alert lah. Sebab tu arahan KPM yang suruh buat jadual tu. KPM bagi arahan suruh buat. Jadi kita buat lah. Cuma macam dia macam full lah sikit masa awak. Tapi tu yang kita cuba buat ni. Kalau ikut arahan KPM dia 1 masa 30 minit. Kalau 30 minit dia akan slot dia panjang, awak akan habis 2 lebih. Akan habis lambat. Lepas tu satu hari nanti awak akan banyak subjek. Jadi lagilah awak rasa pening. Dengan jadual baru ni cikgu rasa awak dalam 1 hari tu 4 subjek atau 5 subjek je kan? Betul tak? Betul. Kan? Betul. Atau 5 je. Betul. Jadi okey sikit lah, taklah pening sangat. Kalau katakan 7 subjek, 8 subjek, lagi pening lah, banyak sangat. Okay? Jadi kita sekolah terpaksa follow lah bila KPM dah arahkan.
cikgu nak bincang yang buku modul pun cikgu tak sempat, kita nak snap gambar, nak masukkan, nak share. Jadi cikgu pun tak nak bincang sebab kalau cikgu ni takut semua tak ada modul. Lagipun hari ni kata bila ada masa peluang cikgu nak jumpa anak murid pelajar-pelajar melalui Cimik sebab cikgu rasa lagi puas hati walaupun kata tak sepenuhnya yang masuk tapi at least ada lah something dan mungkin macam cikgu share pun cikgu mungkin boleh share kat dalam grup dan sebagainya. Konon-konon tadi cikgu nak buat live streaming tapi kelang kabut dia macam tak berjaya lah. Oh patutlah cikgu tak tekan. Tak apalah kita try last minute. Sebab cikgu nak share dengan awak, cikgu lupa nak go live ni. Jadi tak berjaya. Baru nak berjaya je, lambat sikit. Okay, tak apalah. Dia benda ni try and error. Okay, so 11.42. Kalau cikgu buka dulu soalan dalam 2-3 minit. Kalau tak ada, kita nak berhenti dulu kelas hari ni. Apa-apa masalah boleh PM. Yang mana kelas yang cikgu ajar boleh PM cikgu. Kalau yang kelas lain pun nak tanya juga dalam grup tu boleh tanyalah. Okay. Kalau macam tak faham ke apa semua boleh tanya balik. Boleh tanya cikgu. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau tuan Okay, so siapa yang belum siap tugasan tu tolong siapkan nanti kita cikgu akan Baiklah cikgu. Baik cikgu. Baik. Okay. So terima kasih join kelas cikgu walaupun last minute, walaupun kata memang last minute lah dah pukul apa 10.50 baru cikgu bagi tahu cikgu ada kelas tapi awak dapat join. Terima kasih banyak-banyak. Nanti insya-Allah ada masa sempat cikgu buat, cikgu memang akan buat kelas insya-Allah. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, belajar di rumah baik-baik jaga diri, take care, jaga SOP. Tabik.